Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Allahumma hawwin. Ikut saya ramai-ramai. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Kena doa banyak-banyak. Sujud kita, masa salat kita, semua kena doa banyak-banyak. Sebab apa? Sakaratul maut ni rasa terlalu pedih, terlalu sakit. Dan tiada sakit dekat dunia ni, sakit teruk macam mana pun tak boleh lawan sakitnya sakaratul maut. Teramat-amat sakit. Ya, teramat-amat sakit. Kalau adik Haziq dia kata apa? Amat-amat dahsyat. Kenal adik Haziq? Kenal tak? Tak kenal? Siapa tak kenal, search Pak Mak Western, dia tahu. Baik. Jadi, dan bahasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Maka kita ketahui bahawa kita hidup dekat dunia ni hanya sementara. Setiap perbuatan, amalan yang kita lakukan semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila kita berbalik kepada kematian, perlulah kita mengetahui apa itu mati. Supaya apa? Kita bersedia menghadapi kematian kita. Sebenarnya kematian ini, kita bersedia ke, tak bersedia ke? Kalau Allah perintah malaikat maut, wahai malaikat maut, cabut nyawa dia. Dah sampai masa dia. Malaikat maut tak boleh tolak, ikut perintah Allah. Boleh jadi umur saya sampai hari ni, balik-balik sedar-sedar, call-call Ustazah Masyitah dah tak ada. Tadi ceramah sedap je. Ceramah semangat je, tiba-tiba dah meninggal. Boleh jadi ibu-ibu. Sebab apa? Mati kena sentiasa bersedia. Saya bagi contoh, saya mengajar dah berbelas tahun. Saya menguruskan jenazah dah juga masuk belas tahun. Ibu-ibu, kakak-kakak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila saya mengajar, saya tidak pernah kehilangan orang yang paling terdekat dengan saya. Baik suami, baik anak-anak, baik ibu ayah mertua, semua ada dengan saya. Saya melihat ketika mana saya berkhidmat di hospital sebagai pegawai agama, menguruskan jenazah, memberi kaunseling kepada pesakit-pesakit, memberi kaunseling kepada keluarga yang menghadapi dengan keluarga yang sedang menghadapi dengan sakaratul maut, nazak dengan kematian. Rupanya bila kita kehilangan orang yang mana kita sayangi tanpa kita bersedia, kita tak bersedia. Bukan hanya tanpa kita bersedia, kematian yang mengejut. Sebab Nabi kata apa? Akhir zaman ini kematian akan banyak mengejut. Mengejut macam mana? Mati tidur, mati aksiden, mati tiba-tiba mati. Apa-apa je lah, tahu-tahu mati. Sembahyang-sembahyang, tahu-tahu mati. Bukan tadi makan kenduri elok je. Betul tak? Tiba-tiba meninggal. Apa yang berlaku pada ibu saya sendiri pada 3 bulan lepas? Saya tak malu untuk saya bercerita sebagai satu pengalaman bahawa kematian itu ini rupanya yang Allah maksudkan. Saya nak cerita pengalaman saya mati sebab saya tak mati lagi. Kan? Tapi Allah bagi ibu saya meninggal. Bila saya mengajar sana sini tentang kematian, bersedia tentang kematian, bila ibu saya meninggal, rupanya saya tak bersedia. Bila kita mendengar orang meninggal, baik siapa-siapa saja, kita dengar saja kematian, apa kita kena buat? Ni segi kita ajar, tapi saya cerita dulu. Kita kena sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang tu meninggal di sebelahan dengan kita, dia berada dengan kita, maka ambil tangan kita, tutup mata dia. Kalau mata dia terbuka, tutup mata dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya masa ibu saya meninggal, saya tak ada. Dia meninggal dekat kampung. Walhal dia tinggal dengan saya. Ayah saya tak berani bagi tahu saya mak saya dah meninggal. Dia bagi tahu saya sejam selepas meninggal. Lama tu, orang lain semua dah tahu, saya tak tahu. Call saya, tiada perkataan innalillah keluar daripada mulut saya. Call saya menjerit terus. Tak, mama tak meninggal. Tak, tipu. Kakak, relax kak. Kak, adik saya call saya. Kak, mama dah meninggal. Tak, saya menjerit, hempap telefon. Pang. Saya terkejut, saya menjerit. Kejut suami saya. Abi. Nangis terjerit dalam rumah. Anak saya tengok Umi macam histeria.
Rupanya nak praktik ilmu tu sebab mak saya tak sakit. Mak saya tak ada apa-apa. Malah saya taruh impian terbanyak untuk dia. Hutang saya nak bawa dia pergi umrah, nak bawa dia pergi haji, masih belum saya kecapi. Rupanya saya melihat, ya Allah, inilah sakarat bila Allah kata kullu nafsin zaiqatul maut. Kematian tak akan sesekali. Dia tak akan ada isyarat. Allah kata mati, mati. Mak saya meninggal dalam keadaan tidur. Saya tak percaya mak saya meninggal. Dan sehingga hari ini, ya Allah, beratnya ujian itu pada saya. Sebab apa? Saya jaga mak saya. Saya kata, Mama akan meninggal sebelah Dikta. Walaupun kita manusia, ibu-ibu, kakak-kakak, kita anggap begitu, tapi Allah kata tidak. Maka tidak. Jadi bila kita ni untuk diri kita, kita kena bersedia. Saya kata, ya Allah, lepas saya tersedak, saya terduduk. Saya terduduk dekat kursi. Ya Allah, lemahnya aku, ya Allah. Lemahnya aku. Aku dah mengajar orang berbelas tahun. Di saat engkau uji aku, orang yang paling aku sayang, orang yang paling aku tak masuk, aku tak imagine bahawa dia akan pergi dengan macam tu. Sebab apa? Saya anggap kalau mak saya meninggal mungkin dia akan sakit. Saya jaga dia, saya berkhidmat dia, semua saya. Sebab saya antara kami ada 3 beradik, saya lah yang paling banyak jaga mak. Saya memang jaga mak sungguh. Tiba-tiba dia nak balik kampung. 2 minggu sebelum dia nak meninggal, dia nak balik kampung. Dia meninggal hari Jumaat tak tahu pukul berapa pagi, 3-4 pagi, wallahu a'lam, pada hari Jumaat. Waktu pukul 5 abah saya pegang, dia dah sejuk habis satu badan. Pukul 12 malam ada lagi sembang dengan abah saya, elok saja. Meninggal dekat tidur, tutup mata, elok saja. Malam tu saya telefon dia, sempat saya telefon, kalau tak saya ralat. Tanya, Mama nak main rumah Dek Tah bila, Mama? Tengoklah 3-4 hari lagi. Kalau Mama sempat, Mama pergi. Tak apalah, Mama nak pergi, Mama bagi tahu Dek Tah ambil Mama. Tak, kalau Mama sempat, Mama pergilah. Kita boleh faham tak isyarat orang nak meninggal? Kita tak akan faham sampailah dia pergi, baru kita faham satu benda kita akan ingat. Saya terduduk, ya Allah, ampunkan aku. Ilmu aku habis waktu ni. Bila aku dengar mak meninggal, saya menjerit. Rupanya Allah nak uji. Rupanya berat meninggal ni, ibu-ibu. Berat sampai hari ni. Tak boleh move on. Kejap-kejap balik kubur Mama. Kejap-kejap balik tengok kubur Mama. Berat. Baik. Minta maaf lah bercerita sikit. Nak sebut apa? Kematian tu bukan mudah sebenarnya. Ya. Baik. Kemudian Allah kata apa? Kematian itu bercerai roh daripada badan. Dan kematian itu tidak pernah diundang atau dijemput. Kita tak payah nak sebut malaikat, aku nak mati, tak payah. Malaikat ikut arahan Allah. Malaikat ikut arahan Allah. Allah kata mati, mati. Atau ia tidak pernah berkompromi, tidak pernah memilih martabat dalam keadaan sedar atau berkhayal, dalam keadaan taqwa ataupun maksiat. Kalau kita perhati, tengok video kat YouTube banyak saja. Ada orang mati sedang dalam keadaan solat, bagi-bagi salam dalam keadaan solat. Ayah saudara saya seorang pendakwah bebas, penceramah bebas. Kerja dia daripada muda kerja dakwah. Banyak turun buat kerja dakwah. Dan dia meninggal di pentas dakwah. Tengah-tengah dia baru sihat, baru seminggu sihat daripada sakit yang lama. Tiba-tiba dia sakit, lepas tu dia sihat. Sihat-sihat, apa lagi? Rindu kat jemaah semua. Pergilah mengajar. Pergi mengajar, first mengajar tu lepas dia sihat. Mengajar, punya semangat, pumpang. Tiba-tiba nada makin slow, makin turun. Dia terduduk atas kerusi, kedemuk jatuh atas kursi. Dan meninggallah kat tempat dia ceramah. Dan kita kena ingat ibu-ibu, kita akan meninggal dalam keadaan apa yang kita lakukan. Kalau kita perasan ada orang meninggal dalam keadaan bermaksiat, berdisko dan sebagainya. Saya bawa satu contoh. Ini pengalaman guru saya sendiri. Mengurus jenazah pondan. Tahu pondan? Pondan lelaki lah kan. Lelaki tukar pada perempuan. Siapa kena urus dia? Kena lelaki juga, dia tak boleh perempuan. Walaupun dia dah tukar, buang jantina dia, dia tukar jantina dia, dia bubuh buah dada dia. Tapi lelaki tetap kena urus. Kalau dia khunsa, lihat kepada masa dia hidup, dia lebih kepada mana? Laki ke perempuan? Kalau dia punya khunsa tu lebih kepada perempuan, dia punya tabiat dia, sifat dia lebih kepada perempuan,
maka perempuan yang kena urus. Kalau sifat dia lebih kepada lelaki, lelaki kena urus. Baik, berbalik pada cerita tadi, bila meninggal dalam keadaan maksiat ni, Allah tunjuk meninggal dalam keadaan dah lah pondan. Meninggal pula dekat pub. Pub, tahu pub kan, disco. Duk huha-huha, terpekik-pekik. Tak silap saya difahamkan minum arak sama. Ya, minum arak sama. Jadi jenazah ni tiba-tiba mati terkejut dekat pub tu. Pum, jatuh terkejut mati. Bila mati dekat pub tersebut, maka ambulans pun datang ambil dan dibawalah jenazah tadi ke hospital. Bila bawa hospital tak boleh lagi untuk diuruskan. Biasa hospital ni kalau kes mati-mati mengejut macam ni, kena soal siasat. Ni satu tip saya nak bagi. Bila kematian melibatkan dekat rumah ke, dekat mana-mana ke, okay? Bila meninggal, kita kena panggil pegawai. Kalau meninggal dekat rumah, kita kena call pegawai hospital untuk mengesahkan kematian. Betul? Kita kena panggil dia, okey tuan, di sini alamat sekian-sekian telah berlaku kematian. Mohon tuan datang untuk mengesahkan kematian. Sebab apa kena sahkan? Takut-takut koma. Kalau koma, payahlah. Tiba-tiba dah mandi-mandi, tengah mandi terpacak bangun. Aku koma lah. Kan? Jadi ada kes. Sebab tu perlu sahkan kematian. Bila sahkan kematian ni, satu tip sikit lah. Pegawai akan tanya satu. Kalau kita salah jawab, jenazah akan diangkut bawa ke hospital untuk bedah siasat. Contoh, ibu saya, dia meninggal, dia tak ada sakit apa. Okey? Tapi kalau salah jawab, dia soal selidik, ialah meninggal tiba-tiba. Kalau salah jawab, jenazah akan dibawa hospital, dibedah siasat. Dia ada penyakit apa? Bubuhlah penyakit itu, penyakit ini, bla 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 bla. Sebab apa tak nak siksa pada jenazah? Dia meninggal sudahlah. Kenapa perlu dibedah siasat? Sebab takut kematian bunuh. Kematian maybe kes racun, maybe apa-apa, kes jenayah yang halus. Jadi begitu jugalah. Kalau kita berlaku kematian kat rumah, jangan orang kata apa, alim sangat nak jawab. Sebab apa? Selagi bawa jenazah tu dibedah siasat, kesian pada jenazah. Kes bedah siasat ni lain macam. Okey, baik. Berbalik pada kisah tadi, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jenazah dibawa untuk bedah siasat. Settle bedah siasat, jenazah pondan ke main cun lawa. Tiba-tiba kulit dia bertukar kehitaman. Dia lawa, putih, gebu. Tiba-tiba kulit dia hitam. Dia macam terbakar tau. Kulit terbakar, hitam. Sikit berubah kulit dia dengan macam lebam sebagainya. Bila dah bertukar, masa urus jenazah, ini guru saya cerita, masa dia urus jenazah, tengah-tengah urus tiba-tiba ulat melata keluar. Ulat macam ulat sampah tu. Dia melompat-lompat keluar. Bukan sikit tapi banyak ulat keluar. Ulat keluar terlalu banyak. Mana ulat keluar ni? Rupa-rupa ulat keluar daripada kemaluan yang dia tukar tu. Kemaluan dengan buah dada yang dia tukar tu. Ulat keluar banyak. Dahlah ulat keluar dengan bau busuk. Maka dekat situ, waktu tu adalah dua ke tiga orang, entahlah, geng-geng maknya dia mai tolong sama. Abang gede-gede kat situ kan. Gelilah. Kenalah tazkirah setiap seorang. Korang nak mati macam ni, sempat lagi kalau nak insaf. Kan Allah buka pintu taubat tu besar, luas. Sampailah kali pakat muntah habis lagi keluar semua. Tak boleh nak urus. Keluarga dia pun tak nak urus. Keluarga tak nak. Maknya lagi keluar, keluarga pun tak nak. Maka tinggallah pegawai dengan guru saya sendirilah urus. Pakatlah urus jenazah tersebut. Jadi Allah tunjuk. Ada orang Allah tunjuk waktu tu juga. Waktu dia hidup, sebelum tanam lagi Allah dah tunjuk azab dia. Baik, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kematian ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa, yang bermaksud di mana sahaja kamu berada, kematian itu akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada dalam kubu yang kukuh. Macam mana Fir'aun
Macam mana Namrud hatta mengaku Tuhan pun last kali. Siapa yang tewaskan Namrud? Siapa yang tewaskan Namrud? Dia mengaku dia Tuhan. Dia yang paling gah, dia yang paling hebat. Semua orang bersujud dengan dia. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam menafikan bahawa dia Tuhan, sehinggakan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Tapi Allah tak bakar lah. Allah arahkan, qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tak bakar. Dia yang sanggup menewaskan Namrud. Dan akhir sekali Namrud yang mengaku Tuhan ditewaskan oleh seekor, ada yang mengatakan lalat, ada yang mengatakan nyamuk. Namun yang sahnya adalah sejenis makhluk kecil seperti lalat, nyamuk seumpamanya. Ada yang mengatakan semut dan sebagainya. Maka terbang, meninggal terbang makhluk tersebut. Waktu itu ramailah masuk kepada Islam. Percayalah bahawa Ibrahim menyampaikan agama yang benar. Baik. Hukum mengingati mati. Kita melihat para fuqaha dan ijma' ulama bersepakat bahawa hukum mengingat mati adalah sunnah. Kena ingat kematian adalah sunnah. Dan hikmah kenapa kita perlu ingat kepada kematian. Yang pertama, supaya menjadikan kita sentiasa beramal saleh dan melakukan kebaikan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat pada kematian, bila kita rasa kita, ya Allah lemahnya aku, tambah lagi amal soleh kita. Kadang-kadang ada orang dia tak kuat ibadat solat dia, tapi dia kuat bersedekah. Ada orang dia tak kuat bersedekah, tapi dia kuat baca Quran. Yang penting dalam diri kita semua ni kena ada amal istiqamah yang soleh, yang mana ya Allah aku buat ni, ya Allah aku mohon agar kebaikan daripada aku buat ini kau pandang dan jadikan dia amal soleh aku di mahsyar yang dapat selamatkan aku. Ya. Kemudian dia kata apa? Supaya sentiasa berkasih sayang sesama manusia. Yang ni pun sangat penting. Sebab apa? Kalau kita perhati, pintu syurga Allah Subhanahu wa taala ada 7, ada yang kata ada 8. Yang penting kita kena ketahui bahawa salah satu daripada pintu syurga Allah Subhanahu wa taala iaitu melalui pintu kemaafan. Salah satu pintu Allah adalah pintu sabar dan kemaafan. Benda ni paling payah, betul tak? Benda ni paling payah. Antara pintu syurga yang lain, pintu buat taat kebaikan kepada ibu bapa, rajin berpuasa. Kalau orang ni rajin berpuasa, ikhlas, Allah terima ibadah puasa dia, dia masuk syurga melalui pintu puasa. Ada orang berbakti dengan Allah. Ingat tak satu kisah seorang hamba Allah, sahabat Nabi, saya terlupa nama dia jumpa Nabi. Nabi kata, kalau kau nak jadi salah satu daripada penghuni syurga, kau kena ikut satu sifat pada hamba Allah ni. Nabi kata dekat sahabat tadi, kau nak tahu dia, kau pergi tempat sekian-sekian, pergi jumpa dia. Dia ada sifat penghuni syurga dan dia adalah bakal penghuni syurga. Saya terlupa nama dia. Dua-dua ni saya terlupa nama. Maka sahabat tadi pun pergilah ke rumah hamba Allah tadi. Pergi rumah hamba Allah tadi, tengok-tengok, ketuk-ketuk, bagi salam, dibukanya pintu. Hamba Allah tadi mula-mula macam layan tak layan je. Cuma dijemputlah, duduk, jemput masuk dulu. Dia kata, aku tengah sibuk ni. Duduk dulu, selesai urusan baru kita bersembang. Tiba-tiba dia masuk bilik, dia keluar saja daripada bilik, digendongnya khinzir. Pernah dengar tak kisah ni? Dikendongnya khinzir, seekor khinzir yang besar. Dimandikan khinzir tersebut, diusap, dilap-lap, diusap, dicium-cium khinzir tersebut. Kemudian dimasukkan khinzir tersebut ke dalam bilik. Kemudian diambil lagi satu ekor khinzir yang lebih kecil sedikit daripada khinzir yang pertama. Digendong lagi, kemudian dimandikan, disabun, habis sabun dia lap, dia usap, dia peluk, dia cium, kemudian dia letak. Hamba Allah tadi terkejut, sahabat Nabi tadi terkejut. Nabi kata dia ni penghuni syurga, dah apa hal gendong khinzir pula keluar? Kenapa pula keluar gendong khinzir? Siapa jadi pelik? Apa maksud Nabi? Tak apa, ditunggu, dia jadi pelik. Selepas itu selesai urusan, sahabat tadi, hamba Allah yang gendong 2 ekor khinzir tadi, dia kata, ya Tuan, hamba ada hajat apa? Ada hajat apa? Minta maaf, aku sibuk tadi. Kemudian dia kata,
Aku pelik, Nabi suruh aku jumpa kat sini. Nabi kata, dalam rumah ni ada penghuni syurga. Kau adalah penghuni syurga dan sifat kau ada disebut dalam hadis Nabi. Disebut oleh Nabi SAW. Aku pelik. Tapi aku pelik kenapa kau gendong khinzir. Bila dipendekkan cerita, dia kata rupanya 2 ekor khinzir ini adalah ibu dan ayah dia sendiri yang telah disumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah dosa besar yang mereka buat. Allah ubah jadi kepada khinzir. Dan dia berkhidmat kepada ibu ayah. Khinzir pun khinzir, tapi dia asal ibu ayah dia. Dia kata aku tetap berkhidmat. Tetap berkhidmat. Maka tahulah sahabat tadi, rupanya ini yang dimaksudkan. Kita, ayah kita, ibu bapa kita, kalau kita nak masuk syurga Allah SWT, buruk macam mana pun ibu ayah, maka teruslah berkhidmat. Dan janganlah menjadi anak yang durhaka. Durhaka macam mana? Walaupun tak naik tangan, tak kasar dengan mak ayah. Kalau kata masih ada mak ayah yang muda-muda ni, kalau ada masih mak ayah, tak kontak mak ayah, rugi sangatlah. Tak kontak mak ayah, tak bagi sedikit wang pun dekat mak ayah, tak tanya khabar pun. Jangan kita ingat kita dah solehah, bangun tahajud setiap malam. Sebenarnya kita durhaka pada ibu ayah. Maka tak bau syurga. Tak bau syurga, tak boleh. Jangan harap untuk masuk pintu syurga melalui pintu ibu ayah. Jadi kena khidmat sungguh-sungguh pada ibu ayah. Saya rasa rugi. Saya ada mak, alhamdulillah. Saya dah tak ada mak, tapi saya ada ayah lagi. Alhamdulillah masih ada ayah. Cuma ada orang tanya, ustazah, bila kita dah kematian ibu ayah, ada orang tanya saya, ustazah, dulu sebelum mak saya meninggal, saya seorang anak yang sangat teruk. Lepas dia meninggal, saya taubat, saya jadi baik. Tapi benda dah lepas, saya tak boleh nak buat apa. Macam mana saya nak buat sekarang ni? Macam mana saya nak buat budi baik untuk mak ayah saya, untuk mak saya yang dah tak ada? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Cara dia adalah, pertama, hari-hari sedekah Al-Fatihah kepada orang tua kita yang dah meninggal. Kedua, hari-hari usahakan sedekah walau RM1, walau 10 sen, walau 5 sen. Saya ambil 5 sen lah paling sikit. Takkan nak letak kat tabung masjid 5 sen. Bakhil benar. Bakhil pun tak macam tu. Kan? Nak bagi tahu, sedekah setiap hari istiqamah walau RM1, letak dekat mana-mana ke. Kalau tak sempat nak letak dekat tabung masjid, bukannya jenis pergi masjid hari-hari pun. Letak rumah, sedia satu tabung, ni tabung sedekah untuk ibu aku, ataupun untuk siapa-siapa, tabung sedekah. Bila mana ada orang minta sedekah atau nak guna untuk apa-apa kebajikan, ambil duit tu untuk kebajikan. Bukan untuk kita. Untuk semua, untuk kebajikan atau untuk sedekah. Lepas tu buat apa? Seringlah buat kenduri bagi dekat mak ayah, dekat keluarga, ibu ayah anda pun meninggal dunia. Jadi sentiasa pahala tu berganda. Dan janganlah malas baca Quran. Setiap kali baca Quran, ya Allah, surah ini aku sampaikan kepada ibuku yang telah pun pergi. Baca Quran, setiap kali baca Quran, niat sampaikan kepada ibuku. Jadi dia jadi makanan, jadi apa ni, nikmat. Jadi nikmat kepada ibu yang telah meninggalkan kita. Baik. Seterusnya, bersungguh-sungguh melakukan perintah Allah Subhanahu Taala. Yang ni normal, memang kita dengar macam mudah kita nak baca, tapi nak amal tu payah. Sungguh-sungguh buat perintah Allah, sungguh-sungguh juga tinggal apa yang Allah larang. Benda ni mudah, tapi sebenarnya payah. Payah macam mana? Seorang suami, minta maaf saya sebut, ataupun seorang isteri, jangan anggap dia isteri solehah sekiranya suami tegur, yang keluar rumah tak cukup ni, aurat tutup. Tutuplah bagi elok. Lek abang. Walaupun dia isteri yang baik, tapi jika mana dia melanggar perintah Allah, dalam keadaan suami sedih dia buat benda tu, maka dia isteri yang berdosa sebenarnya. Walaupun dia baik, rajin masak kat suami, tapi bila suami tegur, yang sembahyang tu bagilah, bagi elok waktu sikit ke, ataupun isteri dia, ada isteri yang mana baik tapi semayang dia faham lah kan, sibuk, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Bila suami tegur, bila mana isteri tak buat, maka walaupun dia baik ke atas suami dia, sebenarnya dia dalam keadaan berdosa. Jadi benda tu sebenarnya kita nampak mudah, tapi sebenarnya berdosa. Begitu juga dengan ayah bagi yang tak kahwin lagi ke. Berdosanya seorang anak apabila dia mengabaikan, ataupun dia mengabaikan perintah Allah dengan meninggalkan dosa kepada ayah dia.
Dia buat maksiat kat belakang, dia buat dosa kat belakang dalam keadaan ayah dia kena tanggung dosa tersebut. Jadi jangan cukup kita tidak cukup solehah atau kita tidak cukup baik sekiranya kita melanggar perintah Allah dan memberi dosa tersebut kepada keluarga yang terpaksa menggalas tanggungjawab tersebut. Ya, baik. Larangan meminta kematian. Ada orang kalau kita perhati hari ini sikit-sikit kalau ada masalah matilah senang. Buat kerja. Kalau hari ni kadang-kadang saya selalu jumpa perempuan ada masalah rumah tangga. Kadang-kadang WhatsApp saya entah daripada mana saya pun tak kenal. Penatlah ustazah. Semua nak kena buat sendiri. Suami tak nak buat ustazah. Penat. Baik saya ni mati lebih bagus ustazah daripada suami macam ni begini-begini. Jangan minta mati. Jangan minta mati. Sebab apa? Allah melarang minta kepada kematian. Kita sebut nak minta mati, rasa relax daripada dunia. Kena tahu bahawa kehidupan dunia ni sementara. Habis saja mati, kita akan masuk ke destinasi seterusnya iaitu barzakh. Bahawa alam barzakh ini kalau kita cerita panjang, saya tak ceritalah sangat. Barzakh ini bila matinya kita akan ditempatkan dalam satu tempat iaitu barzakh, di mana kalau orang ini roh kita orang yang baik, jenazah kita jenazah yang baik, amal ibadat kita, kebaikan kita dekat dunia Allah terima, Allah pandang, Allah redha, maka memang kita akan bahagia dekat barzakh. Roh ini akan ditempatkan di satu tempat namanya Rawdatu min Riyadil Jannah, di taman-taman, di luar-luar taman syurga. Akan dapat nikmat, akan rasa seronok, akan berjumpa dengan ahli-ahli, bakal-bakal ahli syurga ni. Namun kalau kata roh ini orang yang tak baik, atas dunia Allah tak redha pun dia, Allah tak pandang pun kebaikan dia. Kenapa Allah tak pandang padahal buat baik banyak pun? Sebab ada riak, sebab ada ujub, sebab buat tu tak ikhlas, nak menunjuk, buat bukan sebab Allah, sebab manusia. Orang tengok bagusnya dia. Sebab apa? Nak pujian manusia. Allah tak redha pun. Masuk kubur semua amalan kosong. Maka kubur itu akan menjadi gelap segelapnya, malah penuh dengan siksaan. Dia akan jadi apa? Hufratu min hufrati minan niran. Dia jadi liang-liang kubur yang penuh dengan azab. Jadi kalau kita lah ada ujian apa-apa, jangan sebut aku mati lagi bagus lah, mati lagi bagus. Jangan sebut macam tu. Sebab apa? Kita tak tahu bagaimana kehidupan kita dalam kubur pula. Ya. Baik, sebab Allah Taala sebut hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah Taala. Jadi bila kita menimpa satu musibah, anggaplah ia bahawa hadiah maupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri kita pahala, dan lalui dia dengan sabar. Baik, seterusnya golongan yang menghadapi kematian. Ini adalah golongan ukhrawi, golongan duniawi dan golongan ukhrawi. Golongan duniawi bila mana dia nak menghadapi kematian, dia risau kalau aku mati ni amalan cukup ke tidak? Macam mana kehidupan aku dekat kubur? Macam mana kehidupan aku setelah dikubur? Macam mana pula perjalanan di mahsyar? Sehari dekat dunia, sehari dekat mahsyar seumpama 1000 tahun dekat 1000 tahun lah. Ini disebut sehari kita menanti di mahsyar seumpama 1000 tahun kita hidup dekat dunia. Pernah dengar tak sejarah dalam dunia ni orang hidup sampai 1000 tahun? Pernah jumpa tak? Tak pernah. Habis sangat umur paling tinggi berapa lama? 300 tahun? Ada ke? 100 lebih kan? Saya pernah jumpa, tengok dekat YouTube sampai hari ni ada lagi. Orang tua tu umur dia 130 something lah. Dah macam mumia pun ada tapi hidup lagi. Hidup lagi tapi terlentar, tak boleh bangun. Jadi ada orang sampai 100 lebih. Setakat ni saya tak pernah jumpa lah orang hidup sampai 200 lebih kan. Baik. Jadi ini golongan yang menghadapi kematian. Dia takut nak menghadapi kematian, takut. Sebab bila mana aku mati, dia fikir macam manalah aku dekat akhirat nanti. Bila dia fikir begitu, dia akan tambahkan lagi amal ibadat dia, tambahkan lagi amal saleh dia. Adapun golongan yang kedua, takut menghadapi kematian, golongan duniawi. Duniawi ni apa?
Dia takut nak mati sebab apa? Masa dekat dunia, dia terlalu sibuk dengan kumpul harta dunia. Terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sehingga kan bila dia nak mati, terlalu memikir dunia sehingga kan terlupa memikir kematian. Sehingga kan bila dia, contoh sakit sikit, demam sikit, ya Allah risaunya lagi aku mati, macam manalah tanah dekat itu ini, macam manalah kebun itu, macam manalah kereta ni, macam mana, banyak sangat macam mana dia. Sebab apa? Risau. Kerisauan dia kalau mati macam mana dengan benda yang dikumpul selama ni. Jadi golongan kedua ni bahaya. Kalau ada sedikit pada diri kita, cepat-cepat kita kikih, cepat-cepat buang. Buang sikit-sikit. Biar kita menjadi golongan yang pertama yang disebut oleh Imam Ghazali. Takut mati sebab apa? Takut bekalan amalan nak dibawa ke sana. Dan bersedia dengan amalan tersebut. Okey, seterusnya. Ada program kat belakang. Ada apa kat belakang? Oh, kahwin kot. Kahwin. Kahwin. Baik, seterusnya. Sifat seorang pengurus jenazah. Sifat seorang pengurus jenazah. Pertama, dia kena ada sifat berani. Selalu orang tanya, Ustazah, macam mana nak urus jenazah? Biasa kan, kalau saya pergi mengajar mana-mana, orang kata biasa nampak pengurus jenazah ni veteran. Payah nak jumpa pengurus jenazah muda-muda. Tak tahulah, bukan payah jumpa kot. Tak pernah jumpa rasanya. Okay? Biasa pengurus jenazah veteran. Sebab apa veteran? Dia orang kata orang veteran ni kuat. Dia tak takut. Bukan. Dia bukan sebab veteran, tak veteran. Dia kena timba pengalaman urus jenazah. Ya? Sebab takut dengan tak takut ni, dia datang kemudian. Dia contoh, dulu sebelum saya menguruskan jenazah, sebelum-sebelum ni, ya, belah tahun yang lepas. Sebelum saya biasa mengurus jenazah, saya sendiri pun takut. Agak sedikit gangguan. Okay. Saya sendiri pun takut juga. Ya. Siapa ni? Secara jujur lah kan, kita sembang-sembang mengakulah. Siapa dulu kalau dia tengok apa nama? Allahumma salli ala Muhammad, keranda. Siapa kalau dia tengok keranda, dia takut? Masa muda-muda dia lah. Cuba angkat tangan. Kalau tengok keranda takutlah. Tak usah kata tengok. Lalu tepi keranda pun rasa nak lari macam kilat. Cuba angkat tangan tinggi-tinggi lagi. Ui, ramai satu geng rupanya. Leturun tangan. Siapa sampai hari ni duk takut lagi? Oh, sampai hari ni ada lagi? Kena urus jenazah. Tak pun kena duduk dalam keranda tu. 15 minit ke setengah jam. Tapi pastikan ada lubang. Tak tahu lagi bangun-bangun kerah. Mampu lagi. Okay? Rupanya, memang kita takut. Saya dulu sama, masa muda-muda, masa sekolah menengah. Sampai IPT. Rumah saya semua tepi kubur. Normal lah kalau dengar orang mati je, seram semacam. Padahal tak sedar diri, aku pun nak mati juga nanti. Jadi, bila jumpa keranda ni kadang-kadang pergi masjid. Rumah dah tepi masjid, kita pergi masjid kan. Lalu bilik jenazah. Tak usah kata tengok keranda. Bilik jenazah. Baca-baca bilik jenazah tu lari sedia. Bunyi cicak pun kata bunyi mayat. Haru betul. Itu saya dulu. Jadi saya pun tak sangka sebenarnya Allah nak rezekikan saya. Takut-takut pun rupanya Allah rezekikan saya. Hang memang tertulis kena urus jenazah. Kan? Jadi ya Allah. Nak hilangkan takut tu sebenarnya bila kita urus jenazah sendiri baru kita tahu ini realiti jenazah. Kan? Kalau kata biasa tengok cerita penggali kubur ke? Tok Adi tak? Penggali kubur. Jadi ada yang benar, ada yang tak benar pun. Cumanya benda tu boleh hilang, ketakutan itu boleh hilang sebenarnya. Saya dulu masa mula-mula nak ditrain sebagai pengurus jenazah hospital. Jenazah hospital lah. Sebelum saya nak ditrain sebagai pengurus jenazah, ni cerita sikit. Saya kena masuk bilik mayat tu yang ada peti mayat tu. Peti mayat tu bukan kosong. Peti mayat tu banyak mayat dalam tu. Dia buka dulu peti mayat. Ini kes sekian-sekian. Ini kes bunuh. Ini kes kematian accident. Ini kes apa-apalah. Penuh mayat dalam tu. Okey Ustazah, standby duduk dekat sini selama mana Ustazah rasa tak terkencing. Dia menguji. Bukan saya, ada beberapa orang juga, rakan-rakan saya yang lain, buka-buka pintu lari cabut. Memang dia orang tak boleh lemah semangat. Saya sendiri pun secara jujur, itu first training saya masa dulu. Saya masuk bilik jenazah tu, tipulah saya tak apa orang kata.
Tak seram sejuk, tipu lah kan. Sebab apa? Dia bagi tahu dulu, dia buka dulu. Sebelum dia tinggalkan saya dalam tu, dia buka dulu, dia minta okey buka troli. Bukan troli, buka peti mayat. Okey, tengok mayat ni. Dengan muka ketak dia, dengan darah berlumuran dia, duduk dalam bodi mayat tu dengan bau dia. Okey. Semua dah jadi tengok. Okey, semua keluar. One by one masuk. Masuk dulu. Semua duk bertolak, dia panggil nama. Ada buka pintu, tak berani minta maaf, saya tahu dia. Lari keluar. Ramai jugalah yang macam tu. Ada yang masuk-masuk, cik, insyaAllah berani. Masuk-masuk, tutup pintu. Buka! Okey, Alhamdulillah. Jadi nak sebut bunyi, kadang bunyi cicak pun kita kata bunyi mayat. Menipu betul lah. Tapi Alhamdulillah, saya boleh duduk juga. Nak kata kes, tapi tipulah, meremang bulu rumah ni. Dia duk berasa macam-macam. Tapi sebenarnya berasa tu sebenarnya kita punya persepsi je, mindset saja. Dia adalah mindset kita. Saya duduk dalam 10 ke 15 minit juga. Saya diam je dalam tu. Dia orang pula ketuk. Okey ke? Okey. Nak duduk lagi ke? Kalau nak buka lah. Ustazah nak duduk lagi ke? Tak, nak buka lah. Tapi kalau nak duduk, saya suruh duduk lagi, saya duduk. Tak apalah. Nampak Ustazah macam okey lah. Okey, keluarlah Ustazah. Macam mana pengalaman? Syok? Banyaklah syok. Kan? Sebab apa? Dia kadang ada juga, kita terdengar bunyi dekat peti mayat tu memang ada bunyi. Tapi pada saya, dia bukan bunyi peti mayat tu. Dia bunyi enjin. Tapi persepsi pada permulaan dia, ketika saya berada di situ, saya kata bunyi mayat lah. Dia bunyi enjin dekat peti tu. Okey? Bila lama-lama saya urus jenazah, kadang-kadang saya bila pergi kat forensik, dia orang buka peti mayat tu, bagi serah mayat dekat saya bunyi, oh ini gegaran enjin sebenarnya. Ataupun bunyi kak 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 kak. Dia akan bunyi kak 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 kak. Dia bunyi tu. Bunyi tu sebenarnya bukan bunyi mayat pun. Cuma kita ni, persepsi kita berasa mayat bunyi. Lama-lama bila saya sentiasa urus jenazah, rupanya aku dulu pun lebih kurang je. Takut persepsi persepsi mayat tu bunyi. Sebenarnya tidak. Sebab tu orang forensik dia buat bodoh je pun. Dia sama ada tidak ataupun iya. Tapi jangan ambil iya. Bila saya tanya geng-geng forensik, tak takut ke? Tak dengar bunyi ke? Bila kita cerita pengalaman kita, dia kata Ustazah, bunyi tu boleh jadi ia benar, boleh jadi ia tidak. Maka jangan ambil yang benar, ambil yang tidak. Kalau tak, kita takkan buat kerja ni, kita akan lari. Kena ganggu, normal. Selalu kena ganggu. Tapi buat bodoh je Ustazah. Kalau dia tak boleh buat kerja. So nak buat kerja ni kena kental jiwa. Okey, kena kental jiwa. Tapi jangan risaulah. Kalau urus jenazah kat rumah tak ada, insyaAllah. Ini kes hospital. Kalau duduk kat hospital, dia tinggal dengan mayat tu, mungkin akan berasa juga. Saya cerita satu pengalaman sikit. Ya. Kita habis program pukul 12. 12 je saya cuba tengok 10:30. Okey, sempat. Okey, kita habis dekat ni pukul 10:30 ataupun kurang saya tengok. Sempat. Saya cerita sikit pengalaman 2 tahun lepas ketika mana kita di negara kita, bukan negara kita lah, satu dunia dilanda dengan COVID. Okey, satu dunia dilanda dengan COVID. Waktu itu saya diamanahkan sebagai salah seorang frontliner menguruskan jenazah COVID. So saya tak duduk diam lah. Kejap-kejap kena keluar. Jenazah kadang-kadang sehari sampai beratus kan. Kadang-kadang saya urus sekali jenazah banyak. Kan? Jadi ini antara sepanjang saya urus jenazah, sepanjang berapa dah banyak tahun ni saya urus jenazah, saya tidak pernah walaupun pengalaman tadi saya kena duduk dalam bilik mayat sebagai satu test atau ujian, tapi secara realitinya saya tidak pernah kalau istilah dia dikerumuni mayat. Tapi ketika mana wabak COVID dilanda, waktu tu saya dipanggil oleh sebuah hospital, Ustazah, boleh tugas sebagai frontliner? Boleh, saya memang suka. Kan? Saya mana boleh duduk diam kat rumah, migraine aku. Kan? Jadi ini dah peluang saya keluar. Saya pun keluarlah urus jenazah COVID. Satu hari di sebuah hospital, saya tidak boleh sebut mana-mana sebab kami punya prosedur tidak boleh menyebut hospital. Nak cerita pengalaman boleh, tapi jangan menyebut hospital. Macam tu juga kalau saya bubuh ke FB, saya cerita apa-apa kan, tidak boleh menyebut hospital. Bercerita boleh,
blank nama hospital, tutup gambar, kan? Itu prosedur. Okey. So saya ikut prosedur lah. Jadi saya dipanggil hospital tersebut. Bila mana sampai dekat hospital, waktu tu memang crowded jam. Orang ramai sangat. Kemudian jenazah tak boleh keluar lagi. Saya dah kata, kenapa jenazah tak boleh keluar ni? Lambat sangat. Saya tunggu dah 2 jam. Patut saya sampai-sampai jenazah dah ready dah. Last kali saya pergi kaunter. Sorry, saya nak tanya, kenapa tak jenazah tak keluar lagi? Padahal banyak. Saya punya kes banyak ni. Saya kena urus 3 kes hari ni. Kan? Bukan saya seorang, berlambak lagi sedang menunggu. NGO lain berlambak, semua tengah menunggu kes jenazah ni. Semua tak boleh urus. Last dia orang cakap, ustazah, sebenarnya ni sekarang ni kita punya staff bahagian forensik ni majoriti ramai dah dah gugur. Gugur ni maksud dia orang sendiri dijangkiti. Dia orang sini dijangkiti. So sekarang tinggal jenazah pula. Tinggal staff hanya berapa orang, berapa kerat je. Tinggal sikit je. So yang nak bertugas, yang nak cari jenazah, nak tarik keluar untuk diurus memang tak ada. Bagi saya boleh tak? Kalau ikut prosedur saya tak boleh. Saya dilarang masuk. Sebab apa? Tugas saya ambil jenazah yang telah diserah oleh pegawai dan diuruskan. Bila saya dilarang masuk, tapi disebabkan kes hari itu memang padat, saya kata, bagi saya masuk boleh tak? Saya tolong cari jenazah. Ikut prosedur tak boleh, ustazah. Dah tu nak tunggu berapa lama? Saya masukkan kawan saya. Masa tu kawan saya ada seorang ustaz lelaki jugalah. Ada lagi 2 orang, tapi kami pecah bilik. Tapi pecah-pecah bilik pun sebenarnya tak berani ke. Lah kali masuklah seorang pegawai bantu kami. Dia bagi senarai 2 kertas penuh senarai nama. Semua jenazah ni kita nak keluar. Mana-mana nama ustazah nampak, ustazah keluar. Kalau nama jenazah yang ustazah nak urus nampak dulu, ustazah tarik dulu keluar. Waktu tu saya tak imagine macam mana situasi keadaan tersebut. Dia kata, awak tarik keluar je lah. Tak apa, saya pun masuk bilik. Dia kata, okey ustazah, ada 3 bilik. Ada 5 kontena. Ada bilik jenazah, ada peti-peti mayat. Kita cari semua tempat. Biasa jenazah, pegawai dia akan urus, dia akan letak satu tempat. Tapi hari itu tak tahulah apa kes. So saya pun turun. Saya pun bantu. Masuk bilik jenazah, ini first bilik jenazah. Masuk bilik jenazah, ibu-ibu, itulah realiti jenazah COVID. Bilik lah, saya bagi contoh. Bilik kita petak, kiri, kanan, depan, belakang. Semua katil, bukan katil, rak. Tahu rak bertingkat. Kalau orang buat kuih tu suka letak rak-rak tu kan. Orang jual buku ke apa kan. Rak macam tu lah. Penuh jenazah. Satu rak tu, satu baris tu, ada 3 jenazah. Bayangkan, ada 4 level. 4 ke 5 level, penuh jenazah. Tengah tu pun penuh jenazah diletak dekat dengan troli tu. Troli kan, kalau kita tolak, kalau troli hospital tu, penuh jenazah, penuh dekat bahagian tengah. Dah tu aku nak masuk ke mana? Saya kata, penuh jenazah, macam mana nak cari? Inilah rutin kami, ustazah. Bayangkan staff habis golek. Ya Allah, macam mana nak cari ni? Satu-satu check nama. Ditolak, sehingga kita kena tolak ni jenazah ke tepi. Ya Allah, waktu tu aku nak meremang bulu rumah ke? Aku nak cabut ke? Aku nak tolong? Tipu. Kalau saya kata saya tak takut, saya pun rasa berkocak ni dada ni. Ya Allah, aku tak pernah masuk macam ni. Biasa jenazah sampai dia bagi je. Ini aku kena ni. Berkocak dada. Ustazah masuk, ustazah. Tu tolaklah peti-peti troli tu tolak, cari satu-satu nama. Biasa kalau bilik jenazah Muslim kan. Ini tak ada dah, Muslim, Cina semua masuklah. Sebab apa? Tak ada tempat. Waktu tu panggil darurat. So saya fahamlah kaedah dia darurat. Maka bercampur habis jenazah semua. Cari, dapatlah saya keluar satu bilik, satu jenazah. Masuk bilik kedua pula. Sekali jenazah situasi yang sama. Sampaikan terpaksa diletak atas kayu pallet. Sebab apa kayu pallet? Ni bukan orang kata zalim. Kalau orang tengok zalimnya kat jenazah, tak ada rakam lah. Jangan ada rakam. Siapa rakam lagi delete lah. Ya, saya lagi berkata ustazah ni pula kan. Dia bukan istilah zalim. Sebab apa? Tak ada tempat. Kan? Kita faham bila dilanda ekonomi tengah teruk. Dengan semua tak ada. Bukan satu hospital. Majoriti semua hospital tengah tenat. Jadi tengok, ya Allah, sedih, memang sedih. Tapi itulah situasi. Sebab apa? Keadaan dia. Tengok satu-satu. Terpaksa ambil jenazah, tolak jenazah ni. Jenazah duduk kat hujung sana, tarik keluar. Jadi payah. Masuk bilik ketiga pula. Masuk sampai satu bilik, kedua bilik. Dapatlah keluar 1-2 jenazah. Masuk, buka peti mayat one by one. Satu demi satu. Tengok jenazah satu demi satu. Last, dapatlah awak keluar cipuk je lah jenazah. Rupanya jenazah banyakkan yang ada dalam
apa tu, kontena. Duduk dalam kontena, ada 5 kontena. Kontena saya tak boleh masuk. Kontena hanya pegawai saja. Dibuka-buka kontena, tu dia. Siapa pernah tengok cerita zombie? Acik-acik pernah tengok zombie tak? Tak pernah tengok? Zombie best tau. Kalau acik tengok cerita zombie kan, saya tak ingat zombie mana kan. Dia punya mayat pernah duduk dalam kontena tu kan. Zombie penuh dalam tu. Macam tu lah. Penuh mayat dalam tu. Tengok, ya Allah. Dulu saya tak pernah tengok lagi. Lepas dah lama urus, macam ni aku tengok mayat dulu ni. Kan? Tengok cerita. Saya suka layan buat cerita-cerita macam tu. Bukan ustazah ni warak sangat. Tengok benda tu. Cerita zombie. Baik. Jadi kena, kalau nak jadi pengurus jalan tu, kalau apa pengurus jenazah ni, apa saja situasi berlaku, kena hadap. Jangan lari. Jangan lari. Apa saja situasi. Saya biasa urus jenazah yang mana tidak diurus, tidak diurus lah. Tidak diurus sehingga 4 ke 5 tahun. Ada yang 3 tahun, duduk dalam peti mayat. Banyak jenazah yang saya urus, jenazah yang tidak dituntut. Istilah dia jenazah yang tidak dituntut. Duduk dalam peti mayat. Bukan dalam peti mayat sehari 2. Duduk, ada yang setahun lebih, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, sampai 5 tahun pun ada. Jenazah baby cukup banyak. Sampaikan jadi macam cicak kering. Ni baby. Baby bersalin, kemudian tak tahulah apa kes, baby pun meninggal. Sekali mak dia, kadang baby yang masih hidup dijumpai kan. Jadi baby ni akan dibawa hospital, tiba-tiba sampai hospital mati. Tiada rekod. So bila tak ada rekod, baby ni tak boleh diuruskan. Dia orang tak boleh urus. Saya tak tahu apa prosedur dia, wallahu alam. Selebihnya saya tak tahu. Yang saya tahu, mana-mana kes kematian yang tidak mempunyai rekod peribadi dia, tidak boleh diuruskan. Itu yang saya tahu. Saya difahamkan begitu. Maka berlakulah kes lambakan jenazah yang tidak dituntut. So bila saya tengok jenazah baby sampai jadi macam cicak kering tau. Cicak kering. Sebab tu kalau saya tanya geng-geng forensik, okey ke duduk kerja forensik? Kadang saya urus jenazah baby banyak kan. Tak ganggu ke? Ganggu ustazah. Nampak ibu bawa anak-anak menangis, selalu dengar. Buat tak tahu je lah. Tapi bila lama diuruskan, alhamdulillah okey lah pula kan. Jadi satu kes ni saya bawa cerita sikit. Saya pergi mana-mana saya suka cerita benda ni. Saya cerita pengalaman saya. Kalau pengalaman orang lain, kalau saya cerita, kalau ditipu, saya tipu semualah. Tapi pengalaman saya sendiri, insyaAllah saya tak tipu. Satu kes, saya urus jenazah yang tidak dituntut. Okey, yang tidak dituntut selama 3 tahun lebih kot seingat saya. Kebetulan hari itu saya kena urus 5 kes jenazah. Banyak. Satu kes ni jenazah tak dituntut. Waktu jenazah tu duduk dalam body bag, saya buka body bag dia, dia dah jadi macam mumia. Tahu mumia? Kulit dia dah macam terbakar, dah macam hitam dah. Mata dia pun dah jadi macam tengkorak. Mumia macam tengkorak, dah tak nampak mata dah, gigi semua dah tak ada dah. Okey? Siapa tak tahu mumia nanti Google. Mumia. Okey, Google mumia. Tengok gambar mumia. Nak Google sekarang pun boleh. Kan? Macam Firaun tu kan. Gambar mumia, tengkorak kan. Kemudian saya pun urus jenazah tu macam biasa. Kulit dia macam hitam lah, macam terbakar sikit. 3 tahun tak silap saya. Kemudian dah habis-habis saya urus. Biasa kami akan tangkap gambar sebelum dan juga selepas. Sebelum dan juga selepas. Jadi bila mana gambar sebelum tu, macam mumia, saya pun urus macam biasa. Pakaikan dia tudung pun semua. Walaupun dia tak ada kening dah. Saya calik juga celak, ambil sunnah. Saya calikkan kening juga. Ambil sunnah kan. Bila saya calik kening kat dia, kemudian, minta maaf, saya ke depan sikit boleh tak? Saya tak boleh nak fokus pasal mata saya pedih. Dia pedih mata dia, dia silau. Kita pun jadi pening macam mana tau. Okey. Sekejap, saya try duduk dulu. Dia dah okey dah. Tak kena dah. Okey, tak pening dah. Okey. Tak kena tu okey. Tak apa, kat sini lagi kikut. Ambil dalam ni, cari dalam beg. Kat mana tahu? Okey. Jadi bila saya urus jenazah tu, jadi kita pun ambil gambar sebelum,
Celak. Oh, celak. Kemudian saya pun letak celak kat dia kan. Letak celak apa semua. Tapi sebelum urus tu saya takat gambar dulu sebelum. Biasa mana-mana kes saya urus, kalau melibatkan jenazah yang tidak dituntut ni, kita akan ambil gambar dalam rekod lah, sebagai rekod sebelum. Okay, lepas tu lepas habis urus, saya pun dah letak celak, letak bedak kat dia cantik-cantik. Walaupun kulit dia dah macam terbakar dah. Kita ambil sunnah lah, ambil macam mana kita urus jenazah sempurna. Macam tu lah kita buat pada jenazah yang macam jenazah macam tersebut lah. Baik, habis urus, saya pun dah pakaikan dia tudung cantik. Saya pun takat gambar dia. Selepas tak tengoklah gambar tu. Selepas, sebab apa? Next jenazah tengah standby. Ada lagi jenazah lain pula, kes bunuh, tidak dituntut selama 4 tahun. Kena bunuh kan? Dijumpai dalam beluka ke apa, wallahualam, saya pun tak tahu sangat. Kadang-kadang saya malas dan ambil tahu. Sebab apa? Kalau ambil tahu, selagi masa kita urus, dia lemah semangat. Lemah semangat. Ni kes apa? Kes gantung diri. Lagi aku tak boleh. Tak tidur kan masa urus. Masa urus lagi, dia main perasaan. Dia main perasaan. So, saya tak mau ambil tahu. Biasa kadang-kadang kes, Ustazah, tolong urus, baik. Tak mau ambil tahu kes apa-apa. Kalau dia orang cerita, baru saya... Dan saya malas bertanya. Tak mau tanya apa-apa. Tak mau tanya lebih-lebih. Okay? Kalau dia orang cerita, tak apalah. Kan? Kemudian, next jenazah. Tak apalah. Jadi dah habis-habis tu, saya urus semua settle. Sampai ke maghrib. Kat maghrib habis. Malam saya balik. On the way saya balik. Kami singgah, kami 3 orang. Saya dengan member saya 2 orang. Saya cakap kawan saya, tolong send gambar-gambar tadi, saya nak hantar pada dia orang lah. Dia orang pun send kat saya. Sebelum kawan saya send tu, dia dulu tengok gambar tu. Ibu-ibu, kakak-kakak hadirat tahu semua. Gambar yang tadi, jenazah yang saya urus macam mumia tadi, patutnya muka tak ada mata lah, tengkorak semua kan. Dengan gigi dia tak ada. Apa yang berlaku pada jenazah tadi, kebesaran Allah nak tunjuk. Jenazah tadi tiba-tiba dia ada gigi. Dalam gambar tu bukan tiba-tiba, maksudnya dalam gambar tu dia ada gigi. Ya, dalam gambar yang saya tangkap selepas tu, dia ada gigi. Kemudian tadi mata dia tengkorak je pun, dia tak ada mata. Kalau kata letak air tu bertakung dalam biji mata ni. Dia tak ada mata. Tapi dalam gambar tu dia ada mata. Mata yang cantik, hitam, putih. Bahagian putih-putih, bahagian hitam. Memang mata dia cantik. Cuma bulu mata je tak ada, dia tak berlendik. Kalau berlendik tu saya pelik lah. Tapi nak cerita apa, dia ada gigi. Gigi dia putih yang Allah, memang putih sungguh. Putih tersusun rapi. Malah ada mata. Yang paling terkejut saya, dia senyum kat saya. Dia senyum macam mana? Dia senyum sini. Senyum tepi macam ni. Dia senyum macam tu. Dia bukan senyum macam ni. Tak. Dia senyum macam ni. Nampak saya senyum? Macam tu dia senyum kat saya. Saya tengok gambar tu. Allahu Akbar. Allah. Kawan saya pun, la ilah Allah, apa benda besar-besar. Kan? Nak tersedak kami semua. Semua Allah tak tidur malam kita malam ni. Dah lah balik malam. Tak tidur kita malam ni. Tapi, lepas tu saya pun, ya Allah, macam mana ni? Aku pun dah seram dah. Last sekali saya call, Ustaz. Berita. Mak bawang, Ustaz nak tahu tak jenazah sekian-sekian, saya cerita kat dia. Betul ke? Tipu ada. Saya ada bukti, Ustaz tengok gambar ni. Saya send kat Ustaz sekarang. Baik, Ustazah send. Send, Ustaz pun kata, ya Allah. Ustazah, saya sini tak dapat pengalaman macam ni. Ustazah dapat. Alhamdulillah. Ustazah anggap beginilah Ustazah. Lepas tu baru saya tanya, Ustaz, saya nak tahu jenazah ni siapa? Tadi saya tak sempat nak bertanya detail. Sekarang saya nak tahu jenazah ni siapa? Kalau masa urus agak menakutkan. Lepas urus lagi menakutkan. Walau senyumannya manis sekali. Ustaz kata, Ustazah, jujur jenazah ni, Ustazah pun tak tanya apa, kita pun malas nak cerita. Cuma kadang-kadang dia tulis kes. Kat situ kan, jenazah sekian-sekian, kes bla bla bla. So kita tahulah ini kes bunuh. Okay, fine. Ini kes bunuh. Oh, ini kes gantung diri, bunuh diri. Okay. Kita ambil tahu lebih, kan aku pun lemah semangat. Baik. Bila jenazah tu saya kata, Ustaz, rupanya Ustaz cerita jenazah ni Ustazah, dia adalah OKU yang mana keluarga dia tak tahu siapa keluarga dia. Yang dibuang keluarga ke apa, wallahu alam, orang tak tahu siapa identiti dia. Dan dia meninggal dekat sebuah surau
Ustaz sebutlah surau tersebut. Kemudian jenazah ni pula dia tidak boleh dituntut sebab orang mencari lagi identiti dia sehinggalah tidak dijumpai dan kita yang tuntut jenazah ni untuk diuruskan. Ya, sebab apa masa kami urus tu kami collect duit ramai. Collect duit daripada orang ramai. Siapa nak bantu untuk menyumbang, kita nak urus jenazah ni. Sebab apa? Duit tidak mencukupi. Kalau tak, jenazah tak boleh urus. Nak duduk berapa lama lagi peti mayat? Cukup lah 5 tahun. Kadang ada sampai 6 tahun. Jenuh kan? Kemudian, saya tak boleh. Minta maaf no, saya pening. Kat mana saya nak pusing ni? Ha? Kursi ke depan maksud dia? Ha, boleh. Ha, boleh. Dia bukan apa, dia tangkap kepala. Kita jadi pening. Allah. Boleh nak? Cuma nanti nak next tu macam mana tak tahu. Ke awak duduk kat bawah tak apa ni? Tak dalam tu kan. Senang sikit. Ya, awak dah kena panas pula. Boleh. Bateri ada tu. Okey, baik. Tang mana? Kat mana dah? OKU. Jadi jenazah tu saya difahamkan dia adalah OKU yang mana dia di masjid tu terima dia untuk jadi macam mana angkat ke wallah alam, saya pun tak pasti. Kemudian dia berkhidmat dekat, bukan masjid, surau. Dia berkhidmat dekat surau tu. Dia menguruskan surau, dia sapu sampah. OKU yang agak terancak akal lah maksud dia kan. Kemudian dia tolong sapu sampah, dia tolong kemas-kemas, buang tandas, cicak semua-semualah. Maksud dia berkhidmat dekat surau. Berkhidmat dekat surau. Jadi rupanya Allah angkat darajat dia. Yang saya pasti dia bukanlah rakyat Malaysia tapi bukan warga negara. So kalau rakyat Malaysia ni mungkin dia boleh diuruskan dengan awal. Tapi disebabkan dia bukan warga negara, maka jenazah dia perlu disimpan dalam peti mayat tu sehinggalah dituntut atau ada yang diuruskan. Maka hari itu tim kami menguruskan sebanyak 7 jenazah yang tidak dituntut atas bantuan keuangan, duit yang mana disumbangkan oleh orang ramai. Sebab satu kes tu banyak juga duit nak kena ni kan. Dan prosedur dia kadang-kadang duta diorang pun, kalau suruh duta diorang lagi renyah. So kami langgar tiang. Orang kata tak ada duta-duta. Sebab kalau menggunakan duta payah lagi, kes lagi berat. Kemudian kos lagi tinggi. Kita tak ada main duta, kita terus redah saja. Susah sebenarnya urus jenazah tidak dituntut ni, susah. Prosedur dia renyah. Baik, seterusnya kena ada sifat sabar, amanah. Amanah ni maksud dia bila kita urus jenazah, kita tak boleh buka aib jenazah tersebut. Tak boleh buka aib jenazah tersebut. Sabar apa? Bila berlaku jenazah tersebut, apa-apa situasi dekat dia, masa kita urus tiba-tiba jenazah tu ada apa-apa kemungkinan yang kita tidak jangka. Macam ni ke? Alamak, macam mana nak buat? Ataupun kesukaran apa-apa, maka kena sabar, kena terus tetap uruskan jenazah. Saya pernah urus satu jenazah ni yang mana sampai dekat saya, jenazah kematian dekat rumah. Ketika mana sampai pada saya urus dekat masjid. Sampai dekat saya, Pak Imam dah bagi tahu, ustazah, jenazah ni agak sukar nak diuruskan. Sebab daripada rumah lagi kematian ni memang macam payah sikit, wallah alam. Cuma jenazah ni ustazah, sekali lagi ustazah tolonglah macam mana pun, bila ustazah kafan nampak rupa mayat yang kemas. Jenazah yang kemas. Saya kata, kenapa Pak Imam? Keluarga dia, ustaz tahu ustazah, tangan dia tak boleh nak qiyam. Tangan dia tak boleh nak tarik. Dia memang keras sangat-sangat. Terlalu keras. Saya tanya, dah sapu minyak ke? Sapu macam-macam ustazah. Tak boleh nak buat apa. Memang keras sangat. Macam mana? Sekali ustazah tengok sendirilah. Saya nampak dia orang macam tension je nak cakap kan. Tak apa. Sekali saya buat. Rupanya sungguh. Bila saya buka, dia kan dia tutup lah mayat tu kan. Bila saya buka tu sungguh, dia punya duduk macam ni. Dengan mata terbeliak, telinga dengan menganga, dengan tangan macam ni. Saya cuba tolak, pegang tangan dia. Memang keras, tak boleh tolak langsung. Terlalu keras. Saya sampai-sampai saya fikir macam mana, ya Allah, aku nak qiyamkan tangan dia ni. Sebab sekali lagi nak kafan. Macam mana aku nak qiyamkan ni, ya Allah. Kemudian saya panggil, boleh tak ahli keluarga kurang-kurang 2 orang mai bantu saya. Kalau boleh perempuan lah.
Kalau lelaki payah pula. 2 orang sebab saya seorang-seorang je pergi urus. Saya biasa kalau urus jenazah, saya memang suka pergi seorang-seorang. Sebab apa? Saya nak cepat. Kalau saya pergi ramai, saya kena tunggu. Kadang hospital call, ustazah, kes sekian-sekian, sejam boleh sampai tak? Boleh? Saya duduk kat KL, beli barang kot. Okey, kelengkapan ada? Ada, saya terus rushing pergi. Seorang-seorang. Saya minta keluarga standby 2 orang ke 3 orang. Standby family. Okey. Jadi, bila jenazah macam tu, saya cakap, ya Allah, macam mana nak buat ni? Memang keras, saya tak boleh nak tolak. Saya, ya Allah, waktu tu sepanjang urus, family dia asyik menangis je. Saya cakap, jangan menangis. Jangan menangis. Lagi susah nak urus, jangan menangis. Doa banyak-banyak. Nak buat macam mana ustazah, tak boleh nak angkat ni, tak boleh nak tutup muka ni, tak boleh, semua tak boleh. Saya kata doa, tolong doa ke Allah banyak-banyak. Allah bantu, insya-Allah Allah bantu. Jadi, selepas itu, saya selesai urus jenazah tersebut. Lepas habis lepas habis sahaja wuduk. Selesai saja saya wuduk, saya doa, memang doa sungguh. Saya sendiri pun risau sebenarnya. Tu kata jadi pengurus jenazah kena sabar. Situasi macam mana pun kena sabar, jangan tinggal jenazah. Buat sampai habis. Buat seolah-olah, ya Allah, kalau inilah jenazah aku nak orang buat aku dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik. Kemudian saya pun urus macam biasa. Habis masa wuduk, saya kata, ya Allah, aku hanya mohon rahmat-Mu. Kalau kata apa-apa kebaikan yang jenazah ni pernah buat, malah apa juga kebaikan yang kau pandang yang ada pada diri ahli keluarga ni, malah apa saja kebaikan yang ada pada diri aku sendiri, ya Allah, yang kau redha kami semua ni, ya Allah, tolonglah bantu jenazah ni. Tutuplah aib dia. Permudahkanlah serta sempurnakanlah, ya Allah. Jangan ada buruk yang orang nampak pada dia. Alhamdulillah, atas semuanya atas pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, Allah tak izin, tak jadi. Lepas habis wuduk, saya cuba tarik tangan dia. Saya ambil minyak sikit. Tadi buat minyak pun tak jalan. Keras juga. Tapi saya cuba ambil minyak. Dia macam ikut tau. Saya tak tolak. Saya pegang je. Tiba-tiba saya nampak dia macam ikut gerakan tangan saya. Saya pun pelan-pelan tolak. Keluarga dia, ustazah, bergerak. Lagi ustazah. Ingat apa tu? Wrestling. tak katalah kat dia kan. Cuba sabar. Kejap pelan-pelan. Kesian jenazah sakit. Alhamdulillah, last kali berqiyam. Saya sendiri nak menangis waktu tu. Saya kata, ya Allah, boleh pula qiyam jenazah ni kan. Jadi semuanya Allah bantu, Allah tolong. Jadi bila kita nak urus jenazah, kena sabar. Apa saja situasi berlaku, kena sabar. Kena sabar, kena bijaksana, kena mohon pertolongan ke Allah banyak-banyak. Baik, seterusnya, seorang pengurus jenazah. Baik, yang ni selalu orang tanya saya, ustazah, boleh tak isteri urus jenazah suami, suami urus jenazah isteri, anak urus jenazah mak dan sebagainya? Boleh tak isteri cium suami? Kan? Boleh tak isteri cium suami? Kadang-kadang isteri ni, ya Allah ustazah, dah mengaji ralat. Dah mengaji kan? Dah lepas habis mengaji, ralatnya ustazah, saya tak cium jenazah suami saya. Sebab apa? Pengurus jenazah tak bagi. Dia kata nanti batal air semayang suami saya. Okey? Minta maaf lah. Tak adanya batal. Sebab apa? Ini hadis Nabi tak ada sebut batal ke apa. Sebab apa? Kalau contoh suami itu meninggal, isteri pergi cium dia, tidak membatalkan solat suami. Membatalkan wuduk suami tersebut. Kenapa? Pertama, sebab dia dah jadi jenazah. Kedua, bila dah jadi jenazah ni, maka terputuslah taklif dia. Atau kita panggil taklif lah. Mukallaf. Taklif dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik solat dia tidak dihitung. Yalah, dah mati. Bila mati semua tak ada apa dah taklif. Habis apa yang orang duk sibuk terbatal tak terbatal ni? Terbatal tak terbatal ni, isteri itu sebelum dia cium suami, katakanlah dia dalam keadaan wuduk dia yang terbatal. Kejap lagi kalau dia nak solat jenazah suami, dia kena ambil wuduk yang baru. Yang tu maksud dia, isteri yang terbatal. Baik. Bukan, so kalau kata suami meninggal, wuduklah. Wuduk pula dah. Ciumlah suami. Malah disebut dalam beberapa pandangan ulama, dalam ni pun ada, dalam hadis Nabi SAW ada menyebut, Rasulullah SAW pernah berkata kepada isterinya Sayyidah Aisyah, bahawa sekiranya Aisyah yang wafat terlebih dahulu, maka baginda sendiri yang akan memandikan jenazah baginda. Berarti apa? Seorang suami boleh menguruskan jenazah isteri, begitu juga sebaliknya. Ya, namun dengan syarat adalah lebih afdal. Kat sini ada perbahasan ulama. Ada ulama kata boleh terus urus. Namun ada beberapa pandangan ulama mengatakan bahawa suami isteri atau suami atau isteri sebaliknya boleh menguruskan jenazah
namun dengan syarat adalah lebih afdal ahli keluarganya yang terdekat yang sejantinanya. Ahli keluarganya yang terdekat yang sejantinanya. Maksudnya apa? Afdal dia tak apa. Afdal dia anak lelaki dia. Kalau dia ada anak lelaki dia. Kan? Tapi katakanlah isteri nak bantu urus, boleh, malah diharuskan. Cumanya yang tidak boleh adalah dalam situasi sekiranya isteri nak bantu urus jenazah suami dan ketika itu tiada bersamanya mahram. Mahram, tahu macam mana? Contoh tak ada anak lelaki, contoh tak ada adik lelaki dia yang mahram dengan dia. Ataupun, maksud dia mahram, dalam lingkungan mahram, tiba-tiba isteri nak urus dengan adik ipar dia lelaki. Adik ipar bukan mahram pun. Ataupun dengan pak imam. Sebab apa? Isteri tak ada anak. Isteri tak ada anak lelaki pun tak ada. Kan? Anak perempuan pun tak ada. Jadi dia tak ada mahram. Ayah pun tak ada. Jadi isteri tak payahlah urus jenazah suami ketika itu. Sebab apa? Boleh menimbulkan fitnah. Maka ketika itu jatuh haram baliklah kalau isteri urus. Setakat pergi masuk, nak siram tu boleh. Isteri nak urus semua jangan. Setakat nak tolong pergi last kali lepas ambil uduk, orang siram dengan air siraman kan. Air 9, itu boleh lah. Okay? Jadi situasi macam mana isteri atau suami boleh urus ketika mana ada mahram bersamanya. Suami meninggal, isteri pergi urus jenazah suami. Ada anak perempuan sama dengan dia tolong. Ada anak lelaki, ada adik-beradik dia, ada ayah dia ke. Maksud dia benda yang tidak menimbulkan fitnah maka diharuskan oleh seorang isteri menguruskan jenazah suami. Dan setakat ni, setakat saya diurus jenazah, kebanyakan kalau jenazah biasa kalau saya urus jenazah perempuan kan. Jadi jenazah suami banyak juga alhamdulillah yang menguruskan jenazah isteri. Saya ajak suami ada. Anak perempuan ada. Sini, anak lelaki ada. Semua ahli keluarga yang dalam lingkungan keluarga dia, yang dalam mahram dia, siapa nak bantu saya semua main masuk. Sebab tu saya pergi urus jenazah seorang-seorang biar keluarga buat sendiri. Kami tak pandai ustazah, saya ajar. A to Z saya ajar daripada potong kain. Kalau saya belum potong kain, saya kata mana keluarga potong kain. Saya ajar dia potong kain waktu tu. Dia kursus jenazah secara direct. Okay? Alhamdulillah banyak keluarga yang mana diuruskan jenazah dia bersama dengan saya sendiri. Kemudian, tengok lagi. Okay, contoh situasi jika ahli keluarga tersebut tidak pandai urus jenazah atau tidak berpengalaman menguruskan jenazah. Dan dia perlu orang yang membantu dia atau orang yang berpengalaman seperti pengurus jenazah membantu urus. Jadi macam mana dia nak buat? Okey? Cara dia adalah, contoh pengurus jenazah, kalau boleh ini saranan saya lah. Pengurus jenazah, saya rasakan, boleh tak? Apa dia? Oh, boleh ke belakang balik? Uish. Dia suruh saya senam. Okey. Kat bawah ni. Okey, boleh. Okey. Minta maaf noh. Kalau bertahan pening. Dia yelah cahaya kan, kita duduk rasa pening macam mana tau. Tak kuat iman, tak tahan panas. Baik, dekat mana Allah SWT? Oh, kalau contohlah keluarga dia tak pandai urus jenazah tapi keluarga dia tak pandai urus jenazah tapi keluarga dia nak mengurus sendiri. Ini pengalaman yang saya boleh kongsi dengan sahabat-sahabat hadirat yang mati Allah SWT semua. Apa yang saya buat? Biasanya saya pernah satu family ni, sebenarnya banyak, tapi ada satu family ni saya suka sangat. Saya sampai-sampai dia orang kata, ustazah, kami ni ustazah bakat urus ke? Ustazah yang urus jenazah ibu kami ke? Ya, saya. Dia orang kalut nak angkat beg saya. Saya kata, tak apa, saya angkat sendiri, boleh. Tak kami nak angkat. Tak apalah, dia orang nak angkat. Sampai saja bilik jenazah, ramai ni. Anak beranak dia ada 7 orang.
Dia kata ada lelaki 7 orang tu, lelaki dan perempuan, termasuklah semua. Saya kata semua nak beranak ke? Kami nak urus jenazah ibu kami sendiri Ustazah. Tapi kami semua tak pandai. Kami tak malu nak bagi tahu Ustazah, kami tak pandai dan kami tak pernah ada urus jenazah. Tapi kami nak urus. Boleh ke? Boleh, saya suka ahli keluarga urus sendiri. Jadi apa yang mereka buat adalah, saya ajar mereka macam mana cara nak potong kain. Saya kata bantu saya potong kain. Saya pun terus bagi sukatan kat dia. Banyak ni, okey potong. Potong dia, tarik sikit, saya orang rentap je. Sekali dia ni pula buat begini. Okey, awak pula sedia kapas. Kapas ukuran dia begini-gini, awak sediakan dalam 10 helaian kapas. Awak pula sediakan ini, kita bahagilah anak-anak dia orang. Awak pula buat air. Air campuran. So dalam air ni awak masuk-masuk, ini bahan-bahan dia awak letak je. So kerja saya cepat tak? Cepat. Dia orang pun tolong saya buat. Dia orang lah tolong ukur, tolong urus semua, apa semua, buat kain kapan. Macam mana nak susun? Okey, semua tengok macam mana nak susun kain. Saya ajar dia orang satu-satu susun kain. Begini ukuran dia, susun kain sekian-sekian. Kerja saya cukup cepat, dia orang tolong buat semua. Okey? Alhamdulillah, sampailah ke mandi, dia orang lah mandikan mak. Saya kata istinja ibu. Dia orang lah istinja. Niat istinja, saya ajar niat istinja, saya ajar macam mana nak istinja, dia orang buat semua. Cuma saya akan check lah, double check. So bila kita nak urus jenazah keluarga, kita tak pandai, kita kena panggil pengurus jenazah, bantu guide kita. Bantu kita macam mana nak buat, kami nak buat sendiri tapi tolong ajar kami. So pengurus jenazah dia akan ajar. Okey? Boleh tak datang seorang dua je, jangan sampai 5-6 orang. Nanti kami tak berpeluang untuk urus jenazah. Contoh. Okey? Jadi macam tu ada kaedah dia bagaimana kita nak urus keluarga kita sendiri. Baik. Seterusnya, ini contoh adalah keutamaan carta menguruskan jenazah. Kalau meninggal dari suami, yang layak afdal menguruskan jenazah adalah isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Ini bukan anak lelaki, anak perempuan arwah. Yang kedua, adik-beradik lelaki arwah. So, seibu sebapak dia lah, adik-beradik dia. Ketiga, ibu saudara atau bapa saudara arwah. Keempat, adik-beradik lelaki isteri arwah, ni ipar dia, ipar. Kemudian barulah orang awam ataupun nazir, orang awam. Biasa kita kalau kematian, jangan kematian, bila berlaku kematian keluarga kita, lagi-lagi keluarga terdekat kita, serah ke orang lain semua urus. Kita tunggu settle semua baru, kira tunggu nak sayang je. Jangan buat macam tu. Saya pernah jumpa keluarga masa saya berkhidmat dekat hospital. Saya panggil, jom urus sekali. Tak apalah Ustazah, abang I dah bayar, ini golongan ni sikit kot. Bahasa dia pun macam bahasa standard sangat, kan? Tak apa Ustazah, abang I dah bayar, nanti sekian amount disebut lah kan. Kemudian nanti settle Ustazah panggil je kami. Okey. Cakap dalam hati saya belagaknya. Tak sebutlah kat dia. Kalau sebut kat dia kan, saya kena label pula. Kan? Seperti belagaknya, ruginya tak urus jenazah mak. Tapi apa? Sedihnya ibulah yang urus dia, padahal berlambak je anak kat luar. Semua seorang pun tak bantu urus. Yang urus apa? Saya dengan rakan-rakan tim kami yang lain. Adalah 4-5 orang. Kami je lah urus. Saya kata, ya Allah sedih benar. Kan? Sedih nasib arwah ni. Kita jangan buat kat keluarga kita macam tu. Jangan belagak. Orang kata jangan belagak. Buat, urus dia. Kalau boleh istinja dia sendiri. Wuduk dia sendiri. Jangan bagi pengurus jenazah buat. Kalau kata agak-agak tak boleh, betul tak saya buat? Ajar-ajar. Betul tak? Saya akan bagi pengurus keluarga urus, buat wuduk begini-begini. Kalau nampak tak betul, okey, baru saya take over balik. Okey? Baik, seterusnya. Pengurusan kematian, di saat kematian, setelah kematian, yang ni terus je lah. Okey, ni pengurusan harta si mati. Yang ni kena ingat, bila berlaku kematian, kena ingat hutang piutang dia kena bagi settle. Fidyah puasa dia kena ingat. Kalau kata dia ada lagi tak settle, kena settlekan. Kemudian tentang zakat dia, badal haji dia, yang ni semua kena settlekan. Bila dah meninggal, kena ingat benda-benda ni. Nazar, kalau tahu nazar dia. Laksana wasiat, kalau dia ada wasiat. Pembahagian harta dia, yang ni semua kena ni lah. Tapi jangan dia belum lagi tanam dah sibuk benda ni. Nampak tak beradab benar. Macam kaluk je nak ni harta dia, jangan. Tunggu dia meninggal dulu. Dia meninggal, dah settle semua, dah tenang-tenang semua, dah buat kenduri kat dia 3 hari berturut-turut, ambil sunnah, baru urus satu-satu. Seterusnya, tanda-tanda awal kematian. Tapak kaki luncur ke hadapan. Bila orang berlaku kematian, kita akan nampak tapak kaki dia akan meluncur ke hadapan. Biasa tapak kaki dia tak boleh nak apa?
Dia macam menegak je. Okey? Sebab apa? Sakaratul maut ni dia tarik daripada kita punya saraf, daripada saraf bawah kita. Okey? Sebab itu dia mula mengeras. Kemudian hidungnya jatuh pucat dan tak berpeluh dah. Dia mula dah londeh, dah nampak macam muka nampak, orang kata muka tak bermaya, dah nampak londeh-londeh dah semua. Itu tanda dia. Kemudian sendi dia mula tegang. Ni bahagian sendi. Bahagian sendi dah mula tegang. Arwah mak saya 2 hari sebelum dia nak meninggal, dia selalu cakap badan dia sakit, rasa tegang, sakit. Malam selepas maghrib dia panggil adik saya. Dek, mai tolong urut mama jap. Mama rasa mama tegang, badan mama sakit, tegang. Dia tahu tak dia nak meninggal? Mak saya tak tahu dia nak meninggal. Okay, cuma dia kata mama tegang, mama rasa badan mama berat, tegang, sakit urat-urat mama. Adik saya pun pegang, bubuh minyak, sapu. Lepas habis sapu, dia kata kat abah saya, mama rasa macam lapang sikit lah. Tadi mama tegang, ni rasa macam lapang sikit. Sebenarnya, dia punya sakarat sedang keluar perlahan-lahan. Sakarat dia dah mula keluar tapi dia tak tahu. Kita yang urut pun tak tahu. Adik saya sebab tu terkejut bila abah saya kejut pukul 5 mama dah tak ada. Takkan kot. Semua takkan kot. Abah saya pun takkan kot. Semua dah takkan kot. Sebab apa? Meninggal terkejut. Meninggal keadaan tidur. Baik, kemudian lidah kelu tertutup selera. Jadi semua petanda ni bukanlah semua ni ada pada orang yang nak meninggal. Kadang-kadang orang meninggal aksiden. Ada tak petanda ni? Tak ada pun. Habis sangat petanda dia apa? Pertanda dia perubahan tabiat. Tiba-tiba macam lain je dia ni. Maksud dia, petanda-petanda ni sebenarnya tidak disebut dalam mana-mana nas hadis. Namun ianya hanyalah pandangan ulama' sahaja. Berdasarkan melihat kepada orang-orang yang hampir dengan sakaratul maut. Baik, seterusnya terlalu dahaga dan sentiasa meminta air. Ini kalau biasa, kalau orang nazak duduk kat katil terus kan, dia memang dahaga. Bila dia dahaga, kita kena ambil air, titip dekat mulut dia. Ataupun basahkan bibir dia. Sebab apa? Dia panas. Sifat sakaratul maut ini adalah panas. Maka kita kena ambil air, titip dekat mulut dia. Titip perlahan-lahan. Jangan bubuh dengan gelas, ketak, jangan. Okey, sebab apa? Dia akan tersedak. Sebab apa? Dia air atau makanan dah tak boleh nak terima, masuk dah. Cuma hanya kita untuk menyejukkan sahaja bahagian mulut dia. Kemudian tidak timbal balik pernafasan. Ini biasa orang yang terlentang. Dia tarik nafas, dia tak boleh nak lepas dah nafas dia. Kan kalau tengok kan. Tu maksud dia. Tidak timbal balik pernafasan. Dan ini berlaku dalam keadaan orang yang terlalu nazak dengan sakaratul maut. Kemudian perubahan tabiat dan mata melihat ke atas. Kenapa mata melihat ke atas? Sebab hijab mata dia dah terbuka. Ada orang hijab mata tak terbuka. Kalau hijab mata kita terbuka, dah nampak malaikat kiri kanan kita. Dah nampak jin syaitan bertendang, semua nampak dah. Okay? Lalu tepi kubur memang lagi pecut dah. Boleh pengsan apa? Okay? Masuk tandas rasa duduk kat tandas RM20. Orang hijab mata terbuka, dia boleh nampak benda-benda halus. Kan? Dia nampak. Saya pernah jumpa anak member saya, anak kawan saya. Sampai mak dia sendiri jadi takut dekat dia. Sebab apa? Dia nampak. Semua dia nampak. Mak. Dia duduk, mak. Mula-mula mak dia ingat menipu. Rupanya bila pergi berubat, orang kata dia ni special. Anak puan special. Sebab apa? Dia memang nampak benda ni. Ini kalau diasah lagi boleh jadi tukang berubat. Mak dia tak maulah. Tak payahlah tukang berubat. Kalau boleh nak buang benda ni. Ya? Sepupu saya sendiri jenis nampak. Nampak 2 tahun tak boleh duduk. Dia jadi macam mana entah. Last kali pergi berubat, buang benda ni. Jangan bagi nampak dah. Sebab apa? Tak kuat. Kalau orang tak kuat, jangan. Kemudian orang hijab mata terbuka, baby. Sebab tu baby, bila dia bersalin, bila dia keluar saja daripada perut, dia menangis. Ini hijab mata terbuka. Begitu juga orang hijab mata terbuka, orang-orang yang berubat. Yang mana Allah izinkan dia boleh nampak benda-benda macam ni. Dan seterusnya, orang yang meninggal dunia. Bila hijab mata terbuka, mata dia akan berada ke atas saja. Mata putih banyak naik ke depan, mata hitam mula tenggelam. Itu hijab mata terbuka, dia boleh nampak. Sebab itulah orang hijab mata dia terbuka, kadang-kadang siapa pernah dengar cerita atau pernah berhadapan dengan orang yang mana tengah nazak, tiba-tiba dia bagi salam ke, ataupun tiba-tiba dia kata, nampak ramai putih-putih datang, jubah-jubah putih datang.
Arwah tok saya, masa saya di tengah sakit, saya jaga dia, tiba-tiba saya tengah baca Quran dekat dia waktu tu. Tiba-tiba dia jawab salam. Waalaikumsalam. Waktu tu saya sekolah menengah. Kocok saya perut. Tok jawab bagi salam kat siapa? Tok jawab salam siapa? Kawan tok ada tu ramai tu kat luar. Mana ada orang tu? Kita budak masa tu sekolah menengah, tak gerti apa lagi kan. Mana ada kawan tok? Mana ada orang? Ada kawan tok ramai. Waalaikumsalam. Lepas tu dia senyum, dia duduk tengok dekat arah pintu kan. Dia duduk tengok, dah apa hal tok aku ni? Saya masa tu cering bulu rumah ni kan. Dia senyum, kawan tok ramai berjubah putih tu. Saya bagi tahu abah kata tu malaikat. Rupanya betul. 2 hari lepas tu dia meninggal. Jadi jam mata dia terbuka. Baik. Langkah-langkah selepas kematian. Okey. Bila berlaku, tengok. Saya ambil yang ni dulu lah. Bila saat kematian ni berarti masa di tengah nazak, apa kita kena buat? Bila di tengah nazak, pertama kita kena membersihkan dan mengemaskan badan pesakit, barang kemas, gigi palsu, potong dan sebagainya. Baik, bila di tengah sakit, contohlah kalau dia punya kuku di tengah panjang, better potong siap-siap. Okey, potong siap-siap. Sebab apa? Bila dah meninggal, ingat, benda yang kita dilarang untuk buat adalah kita potong, kita cabut, kita cukur, tanggal, apa-apa sajalah seumpamanya daripada badan jenazah. Tu tak boleh. Bila dah meninggal. Sebab itu sebelum meninggal, buat siap-siap. Sebagai contoh, dia pakai gigi palsu. Kalau gigi tu boleh tanggal, masa tengah sakit tu tanggallah. Cuba ambil peluang, menampak dia tengah okey sikit, tarik gigi palsu tersebut. Kalau kuku dia panjang, penuh nampak hitam-hitam ni, cepat-cepat cuci kuku dia. Okey? Ataupun contoh orang yang pakai rambut palsu ke, ataupun rambut berwarna-warni ke, cepat-cepat cuci. Supaya apa? Masa meninggal nanti tak susah untuk kita cuci rambut tersebut. Ataupun kuku berwarna-warni, cuci siap-siap. Kalau boleh cuci terus. Okey? Bila meninggal dah tak boleh buat apa dah. Kemudian ajarkan kalimah syahadah di telinga kanannya. Bila dia tengah sakit, nampak tengah teruk sangat, sentiasa kena ajar kalimah syahadah. Sebab Nabi kata apa? Laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talqinkan orang yang berada di sisi kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Nabi kata lagi dalam satu hadis yang lain, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah pada akhir umur dia, aku jamin ke atas dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila orang sakit, kita duduk kat tepi telinga dia, kena sebut la ilaha illallah. Kalau nampak dia macam payah sebut sangat, sebutkan dia Allah. Allah. Sebut sampai bila ustazah? Sebut sebanyaknya. Tak larat ganti orang lain pula. Okey? Kena sentiasa sebut. Seterusnya, menghadapkan mukanya ke arah kiblat dan kakinya dilunjurkan ke arah kiblat. Muka dia, contoh sini kiblat, muka dengan kaki dia ke arah sini. Okey, menghadap ke arah kiblat. Ini sunnah dia. Kemudian titipkan air, saya disebut. Dan seterusnya, yang ni pun penting. Biasa orang tanya saya, Ustazah, bila orang tu tengah sakit dengan sakaratul maut, nampak macam payah sangat kan? Kesian kita tengok dia. Kita kena baca surah apa? Biasa kita dengar surah Yasin, betul? Selain surah Yasin, baca suratul Ra'du. Surah apa? Suratul Ra'du. Baca banyak kali, insya-Allah sakaratul maut dipermudahkan. Bukan kita nak baca bagi dia cepat mati, tidak. Tapi diringankan urusan sakaratul maut. Arwah sepupu saya urus dia sendiri. Dia sakit dekat sebuah hospital. Kemudian dia nazak waktu tu. Family dia kata, Mashtah, mai jap tengok, mai sat tengok, tolong-tolong mana boleh tolong. Kan, kesian tengok. Saya pun pergilah tolong. Saya tengok sebab nampak dia macam tenat sangat. Jadi family dia pun dah baca Yasin. Saya sampai-sampai saya baca suratul Ra'du 3 kali. Berturut-turut. Habis saya baca. 3 kali saya baca berturut-turut suratul Ra'du. Dalam 15 ke 20 minit lepas tu, dia pergi. Mudah sangat. Dan begitu juga, ada jiran saya, dia cerita kat saya pernah pesan kat dia, saya kata baca suratul Ra'du. Dia kata, betul lah ustazah. Arwah mak dia, mak mertua dia, tengah sakit macam nak meninggal. Nampak tenat sangat. Dia kata apa? Saya baca surah Ra'du, macam ustazah pesan, saya baca surah Ra'du.
Habis saja suratul Ra'd, tak dan berapa minit, dia terus tarik nafas dah. Suratul Ra'd ni ada melancarkan urusan sakaratul maut. Bukan kita nak suruh dia mati cepat, tidak. Sebab apa? Nampak dia sakit. Sebab ini Nabi pesan, baca suratul Ra'd. Baik. Kemudian dia pun meninggal. Bila dia meninggal nak buat apa? Ni biasa bila dah meninggal panik. Macam saya cerita tadilah. Kan? Ayah saya pun panik, tapi mak saya mata dia tak terbuka lah sebab dia tengah tidur, mata dia terpejam. Kalau tengah meninggal, mata dia terbuka. Kita kena ambil tangan, pegang dua belah mata dia, terus sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bismillahi wa ala millati rasulillah. Pejamkan kedua mata dia. Pejamkan kedua mata dia. Kalau tak boleh tutup juga ustazah, ambil minyak, sapu dekat dua mata dia. Tak boleh tutup juga ustazah, ambil minyak, sapu dekat rahang-rahang dia ni. Okey, semua rahang-rahang ni sapu. Tarik naik atas, pejamkan mata dia. Beberapa kali sampai dia boleh tertutup. InsyaAllah memang boleh tertutup. Tak boleh tutup juga ustazah. Boleh tak guna duit shilling? Jangan. Itu kurafat. Ada orang guna duit shilling. Okey? Ada orang guna masking tape. Tape. Macam pelik je. Gunalah tapi saya tak saran. Okey? Macam pelik kan nak guna. Benda tu macam pelik lah, pelik. Tapi tidak salah. Masking tape ke apa ke. Tapi untuk duit shilling tu khurafat. Ya, dia mengikut adat. Apa ni lah. Okey, seterusnya. Tanggalkan pakaian dan tutup dengan kain. Okey, bila dia meninggal, baju yang dia pakai tu kita kena ganti dengan baju yang lain. Ataupun baju yang jenis apa orang panggil? Inilah kita panggil berbutang. Okey, baju yang berbutang tengah. Kalau macam baju macam kita sarung ni payah. Bila meninggal nanti payah nak urus. Kita kena gunting dan bagai semua kan. Kalau boleh guna baju yang bersarung ataupun tak payah pakai baju, balut jenazah tersebut dengan kain dengan selimut. Okey, balut dia. Qiyamkan tangan dia, dah kita qiyamkan tangan dia, bahagian sendi-sendi bubuh dengan minyak. Bahagian sendi ni semua letak dengan minyak-minyak. Sendi sini, semua bahagian sendi kaki-kaki dia semua letak minyak. Minyak apa ustazah? Apa sahaja jenis minyak. Tapi yang seafdalnya, sebaiknya guna minyak zaitun. Okey, guna minyak zaitun. Kalau tak ada minyak zaitun, tak payah nak pergi cari jauh, nak tekan minyak pula sampai 10 km nak pergi cari, tak payah. Guna je minyak masak yang belum lagi digoreng dengan ikan masin tu. Ambil minyak masak goreng ikan masin tu. Busuk jenazah. Kesian dia. Okey? Kemudian sapu habis. Bahagian sendi semua sapu dengan minyak. Qiyamkan tangan dia. Ini saya tak ikut step. Qiyamkan tangan dia. Kemudian ikat tangan dia. Kalau tak ikat, nanti dia akan jatuh. Bila dia jatuh, dia mengeras. Semakin mengeras, semakin payah untuk diuruskan. Jadi ikat bahagian tangan dia. Bahagian ini, okey, anggota yang perlu diikat. Ada beberapa anggota. Pertama, bahagian tangan. Kedua, bahagian muka. Kenapa muka kena ikat? Kita tak nak dia punya mulut dia terbuka. Kalau mulut dia terbuka, nanti dia keluar buih-buih. Asid dalam perut keluar. Bila keluar busuk jenazah tu. Sebab tu kita perlu ikat bahagian muka. Seterusnya, bahagian lutut. Kaki dia rapatkan, ikat bahagian dua belah lutut tu. Ikat. Kemudian bahagian kaki. Sama ada diikat pada ibu jari kaki ataupun diikat pada tumit. Okey? Dua belah kaki dia ikat, sama ada diikat pada ibu jari kaki ataupun tumit. Pastikan rapat dulu kaki dia. Okey, sebelum ikat nak buat apa lagi? Sebelum ikat, jenazah tadi haruslah kita pakaikan dia. Ini harusnya bukan wajib. Nak pakai boleh, tak pakai pun tak apa. Tapi kalau saya sarankan pakai. Haruslah dipakaikan dengan cawat maupun pampers. Atau apa-apa sahaja yang menghalang najis dia terkeluar. Sebab apa? Ustazah, dia dah mati, najis boleh keluar ke? Ya, boleh. Darah boleh keluar? Ya, boleh. Kalau kita tak pakai sesuatu, boleh jadi benda busuk akan keluar daripada tubuh badan dia. Jadi aib pada siapa? Aib pada jenazah dan juga aib pada keluarga. Aib pada keluarga lah lebih-lebih lagi. Keluarga dia ni tak reti ke, tak belajar ke? Orang datang berbau jenazah tu. Jadi sebab itulah pakaikan dia dengan
dengan pampers maupun cawat atau apa-apa sahaja yang menghalang kubur dan dubur dia dari direct terkeluar najis ke pakaian dia, pakaian tersebut maupun selimut ke apa-apa yang dia pakai. Okey, kemudian dah pakaikan benda tu, ikatkan. Lepas tu dekat bahagian perut dia, pusat kira atas pusat ataupun tengah-tengah pusat, letakkan dengan benda yang berat. Contoh air botol, air mineral, contoh lagi buku yang diharamkan, dengan betul-betul yang diharamkan untuk kita letak adalah Al-Quran. Kadang saya tengok orang letak Al-Quran. Saya pergi tengok rumah orang, ada Al-Quran. Saya pun ambil pelan-pelan, ambil benda lain, letak. Al-Quran tak boleh letak dengan benda yang berat, anggaran 1 kilo ke bawah. Ada orang dia letak garam. Ada orang dia letak gula. Boleh. Tapi janganlah terus letak garam 1 kilo. Jenama adabi. Kan? Garam bukit. Lagi apa? Gula perang prai. Gula perang prai. Janganlah macam tu. Malu lah. Nak letak gula ke apa ke tak ada masalah. Letak apa pun tak apa. Berat di bawah 1 kilo ke bawah. Tapi balutlah bagi cantik sikit. Balutlah dengan kain apa-apa. Lepas tu letak kat perut dia. Bila kita letak kat perut dia, lepas tu kita selimut dia. Nampak tak benda tu? Tak nampak? Okey? Letak benda berat kat perut dia, lepas tu selimut dia. Tadi kan dia dah dibalut atau dia dah pakai baju yang lain. Dah qiyamkan dia, letak benda berat. Okey? Dah letak benda berat, tutup dia. Kalau perempuan, pakaikan dia scarf elok-elok, pakaikan dia tudung elok-elok dulu walaupun belum mandi lagi. Bubuh bedak dulu bagi cantik-cantik. Walaupun dia belum mandi. Kalau nak ambil celak sikit boleh tak ustazah? Belum mandi lagi boleh. Nak bubuh boleh tak? Boleh. Sebab apa? Orang datang tengok jenazah tersebut. Kan? Nak bubuh minyak wangi. Ambil minyak wangi, letak dekat tangan kita ni, sapu dekat badan-badan dia. Ataupun sapu dekat atas kain selimut ke kain batik lepas apa yang kita tutup dia lah. Tapi seeloknya tutup dengan kain warna putih, itu lebih cantik sebenarnya. Okey? Bagi dia wangi. Jangan biar dia masam macam tu. Orang datang, dah mandi ke? Belum. Oh, kemah ahli keluarga ni. Maksud dia apa? Dia ni belajar. Jangan biar macam tu je. Tahu-tahu sekali lagi, saya pernah tengok kadang-kadang keluar buih, keluarga duk biar macam tu. Ya Allah. Tahu-tahu bau busuk, tak pakai apa? Tak pakai pampers. Jenazah keluar. Perut kita ni ada asid. Kalau tujuan kita letak benda berat tadi, supaya asid tu, kita nak menghalang dia keluar daripada bahagian atas maupun bahagian bawah. Atas mulut, bawah kita punya kubur dan dubur. Kalau dia keluar, jadi malulah. Okey? Baik, itu tujuan dia. Seterusnya, ni semua dah settle dah. Kemudian kita hadapkan dia mengarah kiblat. Ambil benda tinggi ataupun kita biasa orang letak katil single lah kan. Ambil katil single. Kalau kata jenis pesakit yang memang dah sakit, memang terlantar, senang. Dia memang dah duduk kat katil single. Ataupun dia ada katil hospital, katil pesakit kan. Tak ada masalah. Letak atas katil single, kemudian menghadap arah kiblat. Sini kiblat, maka dia menghadap sini. Kepala sini, kaki dekat sini. Bukan sana sini. Okey, menghadap arah kiblat. Baik, boleh? Boleh faham setakat ni? Ini first bila berlaku kematian. Selepas tu nak buat apa ustazah? Dalam masa yang sama, kena ada ahli keluarga, kena buat report hospital. Di sini berlaku kematian sekian-sekian tempat, beralamat sekian-sekian, mohon untuk mengesahkan kematian. Pegawai hospital pun datang, sah kematian. Dan mereka akan keluarkan 4 borang, tak silap saya. Borang pertama, dia akan bagi kepada kita. Borang kedua, dia akan pegang kepada dia. Borang kedua, ketiga, dia akan pegang kat dia kot, tak silap saya lah. Dan borang keempat, kita kena serah kepada balai polis. Kemudian dapat surat pengesahan kematian, kita pun pergi ke balai polis. Ni step dia. Siapa-siapa yang berlaku kematian dekat rumah. Kematian hospital tak ada masalah sangat. Ni kematian di rumah. Pergi dekat balai polis, ini adalah surat pengesahan kematian dan balai polis pun akan keluar surat daripada dia juga. Sebab apa? Sebab apa kena pergi balai polis? Sebab apa? Sebab nak sahkan kematian itu bukanlah kematian melibatkan kes jenayah. Sebab tu kena pergi balai polis. Dapat pula surat balai polis, kemudian bila-bila ada masa, kena pergi pula untuk ke jabatan JPN, tak silap saya. Untuk dapat sijil kematian. Step banyak tu.
Maksud dia kena ada beberapa orang lah yang buat kerja tu. Okey, yang family kena urus dekat rumah, yang family ni. Kemudian dah dapat sijil kematian, dalam masa yang sama perlu ada orang lain. Bila contohlah, bila pegawai hospital dah sebut kematian, kita dah boleh dah deal dengan masjid, liang lahat bagaimana, siapa nak urus bla bla bla. Selagi pegawai hospital tak mengkonfirmkan kematian, jangan liang lahat macam mana, dah korek dah ke? Sudah. Tahu-tahu koma. Jangan macam tu. Maksud dia biar betul-betul mengesahkan kematian. Kemudian baru deal dengan orang nak buat liang lahat dan macam manalah. Kalau dia guna kapal, dia guna apa tu? Orang panggil apa? Apa orang panggil? Backhoe. Kalau guna backhoe tu tak ada masalah. 5 minit siap dah. Kan? Tak ada masalah. Mak saya guna backhoe. Sak. Kan? Tengah semayang, dia pun tengah korek. Kan? Sampai-sampai dah siap dah. Jadi senang. Jadi yang jenis cangkul-cangkul ni payah. Pastikan awal-awal. Dan jangan mandikan jenazah lagi selagi mana khabar daripada ke bumi ni, liang lahat ni tak tahu. Contoh, tak tahu, tak ada apa lagi berita. Jangan. Biar ada berita liang lahat dulu. Liang lahat macam mana? Nak siap lah, lagi sikit nak siap. Cepat-cepat baru mandi. Okey, cepat-cepat baru mandi. Dan jangan mandi lagi jenazah selagi mana kain kafan belum disediakan. Sedia dulu kain kafan, baru mandikan jenazah. Melainkanlah ada ramai tim. Ini sedia kain kafan, yang ni mandi. So cepat urusan tu. Okey, boleh faham? Boleh faham? Baik. Apa? Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada soalan. Untuk praktikal nanti saya akan terang untuk ni kafan dengan mandi saya akan terang satu-satu lah. Sekali bahan-bahan dia, cara dia, yang tu story direct je. Okey, ada soalan tak? Dan untuk sekali lagi untuk praktikal saya akan ajar untuk kematian yang biasa lah, kematian yang normal. Baik. Waalaikumsalam. Jenazah macam mana? Jenazah perempuan, jenazah lelaki arah kiblat. Kedudukan ke? Solat. Masa nak urus bukan masa solat Masa nak urus dia. Okey. Tak. Keduduk sama je. Contoh kalau kata masa nak letak jenazah lelaki, masa nak urus tu, kedudukan kalau boleh semua biarlah dalam keadaan mengikut arah kiblat. Tapi beza dia masa solat sahaja. Yang lain semua sama. Yang lain semua sama. Solat saja berbeza kedudukan jenazah. Okey? Ada soalan lain? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, sekejap kita nak buat praktikal. Cuma kita break dalam 5 minit boleh? Pergi tandas ke apa-apa ke? Kemudian jumpa kat mana? Sini juga. Okey, sekejap lagi kita akan buat dalam semua peserta berapa? 81. 7 kumpulan. Baik. Okey, untuk praktikal kita akan buat 7 kumpulan. Kejap lagi siapa yang nak pergi tandas, boleh pergi tandas dulu, nak buang hajat ke apa-apa ke, nak ambil nafas ke. Kemudian, saat lagi masuk, terus buat kumpulan-kumpulan. Boleh? Masuk je kumpulan mana pun. Boleh Boleh macam tu penganjur? 7 kumpulan Masuk je kumpulan mana pun. Kemudian pilih siap-siap. Dalam kumpulan tu, siapa nak jadi model. Kita ada 81. Sekejap. Sekejap macam ni. Saat lagi masuk, jangan buat kumpulan lagi. Sorry. Sekejap lagi masuk, still macam biasa. Sebab saya nak tunjuk mandi dulu. Mandi kita tak perlu ni. Tak perlu pecah. Untuk, untuk kafan saja kita akan pecah. So mandi, model dia, saya akan ambil anak saya sendirilah. Senang. Saya nak apa-apa kat dia kan. So senang. Untuk kafan baru kita pecah. Boleh Boleh macam tu. So tak ada soalan dah? Kalau tak ada soalan, saya serah kepada pengurusi majlis kita.
Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Jadi untuk 5 minit ni bolehlah perempuan semua kalau nak pergi ke tandas ataupun ambil angin. Nanti lepas 5 minit nanti kita jumpa lagi dalam ruang solat utama. Terima kasih.